So kami pun masuklah kemah masing-masing. Dan kawan saya dengan saya ni leka main phone pada pukul 10 malam tu lah kiranya. And then masa kita main phone tu, tiba-tiba saya rasa macam ada something bau yang tak sedap. Saya ingatkan dia kentut tau. Saya kata, kau ni tak senonoh lah kentut ni. Dia kata, mana ada, kau ni merepek apa kan. Saya katalah, ni bau something ni. Betul kalau kau tak kentut, sebab siapa lagi. Lepas tu tiba-tiba bila saya tengok dekat sebelah dia, saya nampak macam ada something bayang-bayang yang betul-betul mendekati kemah kami. Kan saya dah shock dah, memang dia akan aim kita, aku kata kan. Lepas tu kawan saya kata, jangan tengok sangat lah, kau main phone je. Betul, saya pun walaupun dalam takut-takut tu, walaupun dalam tengah-tengah main phone tu juga, saya memang macam mencuri-curi tengok dekat kawasan yang saya nampak bayang-bayang tu. Saya ingatkan macam orang nak ganggu kita ke, mungkin daripada grup-grup camp komander tu nak ganggu kita ke. Tapi tak, sebabkan saya tak dengar any suara, okey. Saya tak dengar any suara yang betul-betul berada dekat sebelah kemah kami, okey. Sebelah kami. Dan kemah kami tu seakan-akan seperti digoncang. Dan itu mana cuak gila. Saya cakap, benda ni aim kita ni, aku kata kan. Benda ni aim kita. Betul. Dia kata, relax je dia kata. Relax je. Dia kata kalau kau takut kau tidur kan. Dan tu dia kata kau tidur. Kalau kau rasa macam kau takut kau tidur. So saya pun decide untuk tidur kan. Decide untuk tidur. Tapi mata saya ni ataupun hati saya ni still sangat nak tengok apa benda yang memberikan saya rasa takut dengan bayang-bayang yang hadir dekat kemah kami ni. Rupa-rupanya saya tengok, bila saya tengok balik bayangan tu, seakan-akan macam tu bentuk tubuh yang seakan-akan POO kan. Saya rasa semua orang faham kan maksudnya apa yang saya nak sampaikan di sini kan. So saya memang dah cuak gila. Kali kedua saya cuak, okey. Sekali kedua saya cuak. Dan ketika itu saya macam dah terfikir-fikir. Saya kata, macam manalah kalau benda tu memang betul-betul masuk dalam kemah kami kan. Memang kalau masuk dalam kemah kami tak tahu nak buat apa. Okey, dalam malam pertama kiranya, malam pertama belum lagi tidur, belum lagi nak harungi esok malam, memang saya macam menyesal gila pergi camp ni. Dan saya menyesal gila pasal kemah dekat situ. Okay, and then after saya nampak tu, saya betul-betul pejam mata. Saya kata, tak apalah, kata aku kan. Walaupun kemah kami tu digoncang dalam jarak 10 minit macam tu lah. Goncang sekejap, senyap sekejap. Goncang senyap sekejap. Tapi saya ni kira macam buat bodoh jugalah, sebab kawan saya ni, walaupun saya takut ketika itu, tapi kawan-kawan saya ni memberi semangat kepada saya pada hari kejadian tu lah kan. Pagi tu saya pun ceritalah dekat kawan-kawan saya yang dekat kemah-kemah lain tu lah. Saya kata, korang ada tak something ataupun bau something pada malam? Sebabkan saya nampak, dan saya ceritalah saya nampak ada benda atau bayangan yang menghampiri di kemah kami dan mengeluarkan bau-bau yang tidak enak kan. Sebabkan orang kata kalau benda tu mendekat kepada kita, kita akan merasa macam bau busuk. Tapi bila kita rasa macam wangi, benda tu jauh dari kita kan. So saya berharap benda tu tak ada ganggu kita kan. Tapi itulah hakikatnya. Dan saya ceritakan kepada kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya kata memang diorang tak ada pun rasa bau yang tidak enak ke. Diorang kata tak ada pun bayang-bayangan yang kacau kemah diorang. So cuma kemah saya kot yang diganggu pada ketika itu. So macam biasalah, pagi itu kita orang buat aktiviti jangka trekking. Dan hilanglah sekejap saya punya rasa takut. Sampaikan masa time tu, saya ingat saya masa jangka trekking tu, time tu kita nak balik tau. Time nak balik tu, kita orang lalu satu kawasan yang seakan-akan macam selekong tau. Selekong yang menjunam. Dan kami semua nampak kehadiran ataupun kewujudan seekor serigala. Serigala tu dia macam merenung ke arah kami. Dia macam ni tau, kalau korang tak tengok dia takkan tengok. Bila korang tengok dia akan tengok korang. Macam tu. Dan kebetulan pula saya duduk dekat belakang sekali dengan camp commander. Camp commander dia nasihatkan kepada kami. Dia kata jangan tegur. Walaupun apa yang korang nampak, apa yang korang lihat, jangan tegur. Okay. So saya pun tak tegur lah. Tapi macam biasa, saya ni rasa macam nak tengok juga benda apa tu. Walaupun saya tahu serigala, tetapi bentuknya macam mana, saya nak tahu apa yang ada dekat situ.
Dan saya pun tengoklah dia, dan dia pun tengoklah saya. Tengok macam ni je. Tengok je. Selagi saya tengok dia, selagi itulah dia tengok saya, macam tu. Dan pada ketika itu, saya punya camp commander tu, dia ceritalah kepada saya di mana sebelum ataupun semasa mereka membuka track jaga trekking tu, memang segala tu memang dah ada dekat kawasan itu. Dan dia macam seakan-akan penjaga kepada kawasan yang diduduk tu kan. So saya faham lah, mungkin dia sebagai penjaga kawasan hutan ataupun lokasi tersebut. So kami pun diam je lah kan. Time tu tak takut sangat, walaupun dia tengok kita rasa macam itu haiwan kan. Mungkin dah biasa dengan kucing ke, dah biasa dengan benda-benda macam tu kan. So yang seramnya pada waktu malam, yang part seram yang saya rasa sukar untuk saya lupakan ni lah, waktu malam kedua ni. Waktu malam kedua ni di mana kami menjalankan aktiviti night walk. Okay, night walk bukannya burung hantu tau, night walk tau kan, jalan malam tu. So kami ni seramai 110 orang berkumpul dekat salah satu kawasan yang betul-betul berdekatan dengan track night walk kami pada malam tu lah. So kami dipecahkan kepada 11 kumpulan kan, satu kumpulan 10 orang, darat dengan 11 kiranya 110. Tetapi bila dipecah kepada 11 grup, ada 2 orang yang tak ada dekat tempat yang kami kumpul itu. So bila disiasat balik dan tanya kepada geng-geng perempuan, sebenarnya yang 2 orang perempuan yang tak hadir tu sebenarnya diorang takut untuk join kita punya program night walk. Dan mereka memberi alasan yang sebenarnya diorang demam. Pada ketika itu tak ada pun demam. Sebabkan sebelum nak pergi tu memang kita orang akan cek balik suhu, kita akan cek balik kesihatan pelajar-pelajar. Tetapi mereka menggunakan alasan demam sebabkan mereka takut untuk join night walk. Dah lah camp commander dah cerita dah, tempat tu lah tempat pembekalan kepala lah kan. So nak kata semua orang tak takut? Takut. Okay. Tapi